Bab yang ke-68 ini adalah orang yang berselawat akan mendapat syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada amal yang lebih besar dalam timbangan akhirat selain daripada amal yang berasaskan kalimah La ilaha illallah. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah bin Amru Al-Ashra rahimahullah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membawa seorang daripada umatku ke hadapan orang ramai di hari akhirat kelak untuk dibentangkan di hadapannya mereka 99 sijil. Setiap keping sijil itu luasnya sejauh mata memandang. Dalam setiap sijil itu ditulis segala amalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, adakah sesuatu catatan dalam sijil itu yang kamu hendak membantah? Adakah juru tulis, yakni malaikat yang mencatatkan amal, telah melakukan aninaya terhadap kamu? Adakah kamu berasa hendak minta uzur atau minta maaf daripada aku? Orang itu menjawab, tidak wahai tuanku, tiada bantahan dan tidak minta uzur. Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepadanya, bahkan sesungguhnya aku mendapati engkau mempunyai beberapa kebaikan. Oleh itu pada hari ini aku sedikit pun tidak akan menzalimi engkau. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bitaqah, iaitu suatu lembar daripada sijil catatan amal orang itu. Didapati di dalamnya mengandungi catatan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang itu supaya hadir di tempat menimbang untuk menimbang selembar kertas bitaqah yang mengandungi kalimah La ilaha illallah itu. Orang itu bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, untuk tujuan apakah bitaqah ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi ataupun tidak menzalimi sesiapa pun. Kemudian Allah Subhanahu meletakkan bitaqah yang bertulis kalimah La ilaha illallah ke dalam satu ceper piring timbangan akhirat. Sementara ceper piring timbangan yang sebelahnya dipenuhi dengan 99 sijil yang diberikan kepada orang itu. Apabila ditimbang, maka selembar bitaqah yang mengandungi kalimah syahadat itu lebih berat timbangannya dari 99 sijil yang mengandungi berbagai catatan amalan lain. Melalui hadis riwayat At-Tirmizi itu dapat difahami bahawa tidak ada amal yang lebih berat dalam timbangan akhirat selain daripada amal yang berasaskan kalimah La ilaha illallah. Kerana kalimah La ilaha illallah itu adalah pati atau intisari kepada sekalian amal. Inilah yang dikatakan sebagai paksi ibadat dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Sama ada ibadat fardu seperti solat fardu dan lain-lain ibadat fardu ataupun ibadat sunat seperti solat tahajud di waktu malam ketika manusia sedang tidur lena. Ataupun ibadat yang berbentuk jihad dengan harta, tenaga, jiwa, raga untuk menegakkan Islam supaya Islam terlaksana di negara. Berdakwah, mengajar ataupun mengadakan kuliah agama untuk menghapuskan kejahilan ummah. Maka semua itu tidak lain adalah semata-mata kerana tuntutan La ilaha illallah. Tidak mudah untuk seseorang bangun malam, menunaikan solat tahajud. Begitu juga tidak mudah bagi seseorang untuk berjihad, mengorbankan harta kekayaan, menggunakan sepenuh masa untuk perjuangkan menegakkan Islam di muka bumi ini sehingga terkorban jiwa mereka jika tidak disebabkan dengan keyakinan terhadap tuntutan kalimah La ilaha illallah. Manusia tidak gerun dengan ancaman dan gertakan orang yang membenci agama Allah, tidak menghiraukan rasa letih
dan mengantuk untuk bangun pada waktu malam, menunaikan solat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang menggerunkan dan melemahkan semangat seseorang apabila mereka yakin terhadap tuntutan kalimah La ilaha illallah. Sikap dan pendirian serta seluruh tindakan orang-orang mukmin adalah kerana kehendak ataupun tuntutan kalimah La ilaha illallah. Justru itu, apabila ditimbang dalam timbangan akhirat kelak, ia lebih berat daripada catatan amal yang lain. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila ringan timbangan kebajikan seseorang mukmin, maka ketika itu datanglah syafaat daripada Allah, daripada Rasulullah SAW. Baginda akan mengeluarkan bitaqah, iaitu selembar kertas kecil, selembar jari, dan dicampakkan ke dalam piring timbangan di sebelah kanan. Ketika itu beratlah timbangan kebajikan orang tersebut. Maka terkejut besarlah orang mukmin apabila seseorang yang tidak dikenali mencampakkan secebis bitaqah itu, sehingga menyebabkan timbangan kebajikan itu menjadi berat. Amat besar rasa kesyukuran orang itu apabila timbangan amal kebajikannya tiba-tiba menjadi berat. Setelah dia memuji-muji orang yang menyebabkan timbangan kebajikannya itu menjadi berat, lalu dia bertanya, siapakah orang yang bermurah hati ini? Jawab orang itu, sesungguhnya akulah Nabi Muhammad yang selalu engkau sebut-sebut dalam selawatmu dan juga dalam solatmu. Adapun kertas kecil yang aku letakkan dalam ceper timbangan itu ialah catatan selawat yang sering engkau selawatkan kepadaku, sehingga aku mengenang kembali segala selawat yang selalu engkau ucapkan kepadaku, dengan mengembalikan catatan selawat itu kepadamu ketika kamu sangat-sangat memerlukannya. Bayangkan betapa besar dan rasa syukur ketika seseorang dalam kecemasan dan memerlukan pertolongan, tiba-tiba Rasulullah SAW memberi syafaatnya hingga terlepaslah dia daripada azab neraka. Justru itu seseorang mukmin sewajarnya memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW pada bila-bila masa dan di mana sahaja, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat dan malamnya, akan lebih besarlah fadilatnya. Amalan selawat ke atas baginda itu merupakan suatu amal yang berat dalam timbangan akhirat, hampir sama beratnya dengan amal yang berasaskan tuntutan kalimah La ilaha illallah. Sebuah hadis daripada Malik bin Anas dan daripada Abdullah bin Umar katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya di dunia, nescaya aku akan berdiri dekat dengan tempat amal dia ditimbang. Jika timbangan kebajikan lebih berat, maka berbahagialah dia. Tetapi jika timbangan amal kebajikan ringan, nescaya aku akan memberi syafaat kepadanya. Tidak mudah untuk mendapatkan pertolongan ketika berada di padang mahsyar. Susah payah di dunia ini, mungkin ramai orang boleh menolong. Tetapi jika kesusahan itu berlaku ketika amal mereka ditimbang dan mendapati kebajikannya ringan dalam timbangan, maka siapakah yang dapat menolong ketika itu jika tidak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Habislah sudah bab yang ke-68, insya-Allah. Merosot nampak sampai 50. Merosot sampai 50. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk bab ke-69. Bab ke-69 itu bertajuk sabar ketika ditimpa bala dapat pahala tanpa hisap. Sabar ketika ditimpa bala dapat pahala tanpa hisap. Sabar ketika ditimpa bala dapat pahala tanpa hisab, insya-Allah. Jojet masih di sana lagi, masih di sana Jojet. Insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.